Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid cikgu? Pada hari ini kita teruskan pembelajaran bahasa Melayu kita dalam bidang tata bahasa iaitu ayat tanya. Cikgu nak berikan pengenalan kepada kamu apa itu ayat tanya. Baik, mari lihat pada paparan skrin yang telah cikgu sediakan untuk kamu. Baik, sebelum kita meneruskan, cikgu akan berikan penerangan sikit kepada kamu apa yang dimaksudkan dengan ayat tanya. Ayat tanya ni biasanya ayat yang ditandai dengan tanda tanya di akhir ayat tersebut, ditandai dengan tanda tanya ataupun tanda soal. Kamu cuba lihat pada objek yang bergerak warna merah di bahagian skrin tersebut, itu merupakan tanda tanya ataupun kamu biasa sebut tanda soal. Baik, ayat tanya ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, ayat tanya yang disertai dengan kata tanya. Contoh kata tanya ialah apa, bagaimana, berapa, bila, siapa, mengapa dan juga mana. Kesemua contoh yang cikgu sebutkan tadi ialah merupakan kata tanya yang ada dalam ayat tanya. Selain daripada itu, kata ataupun ayat tanya yang seterusnya adalah ayat tanya yang mempunyai bentuk yang hampir sama dengan ayat penyata tetapi dibezakan dengan adanya tanda tanya atau tanda soal di akhir ayat tersebut. Tanda soalnya adalah seperti inilah ya. Ini tanda soal ataupun tanda tanya. Baik, mari kita lihat contoh yang pertama. Ayat tanya yang disertai dengan kata tanya. Contohnya begini. Kamu siapa? Subjek ayatnya kamu, predikat ayatnya ialah kata tanya siapa. Kamu siapa? Akif mana? Umur kamu berapa? Kamu menangis mengapa? Ini ialah 4 contoh yang cikgu berikan kepada kamu untuk ayat tanya yang disertai dengan kata tanya. Ayat tanya yang disertai kata tanya tu perlulah ada di predikat ayat, manakala subjek ayatnya adalah seperti yang kamu bacalah di dalam jadual tersebut. Contoh ayat penyata dengan tanda tanya pada akhir ayat. Yang pertama, madu itu manis. Yang kedua, suaranya merdu. Daniel mempelajari sejarah. Kamu sihat. Jadi kesemua ini merupakan ayat penyata dengan tanda tanya. Ayat tanya dengan tanda tanya pada akhir ayat. Ini merupakan ayat tanya. Tetapi apabila kamu mahu menyebutkan ayat penyata yang ada tanda tanya ini, maka ayat ini menjadi ayat tanya. Bagaimana mahu menyebutnya? Kamu perlu menyebut menggunakan intonasi tanya, intonasi bertanya. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi intonasi ataupun ayat tanya jika kamu menggunakan dalam bentuk lisan ataupun sebutan. Contoh, madu ini manis. Adakah kamu bertanya? Tidak. Tetapi apabila kamu menggunakan intonasi ayat bertanya, madu ini manis, suaranya merdu, Daniel mempelajari sejarah, kamu sihat, jadi kamu bertanya kepada orang yang di hadapan kamu. Itu bezanya intonasi untuk ayat penyata dan juga ayat tanya. Baik. Tetapi dalam aktiviti harian, kamu biasa meletakkan partikel kah pada ayat pada kata tanya dalam ayat tanya. Jadi apabila kamu letak partikel kah tersebut, maka ayat tanya tersebut menjadi ayat songsang. Cikgu tidak berfikir untuk memberikan penerangan dengan lebih mendalam, tetapi cukup untuk kamu ketahui bahawa apabila kamu letak partikel kah dalam ayat tanya kamu tersebut, maka ayat tersebut menjadi ayat songsang. Kita kenali dulu apa itu ayat tanya songsang. Ayat tanya songsang, cikgu bagi contoh dahulu. Kamu siapa? Siapakah kamu? Akif mana? Manakah Akif? Umur kamu berapa? Berapakah umur kamu? Kamu menangis mengapa? Mengapakah kamu menangis? Apabila ayat tanya biasa ditukar bentuknya menjadi ayat tanya songsang, kamu perlu letak partikel kah dalam ayat tanya songsang. Apa itu partikel kah? Kita lihat bagaimana proses ini berlaku. Cikgu bagi contoh ayatnya, kamu siapa? Kamu siapa? Apabila kamu hendak menjadikan ayat ini ayat songsang, kamu perlu menukarkan kedudukan predikat dan juga subjek ayat tersebut. Predikat letak di hadapan, subjek letak di belakang. Maksudnya, kata kamu perlu letak di belakang, perkataan siapa itu kamu perlu letakkan di hadapan.
Dan apabila kamu letakkan perkataan ataupun predikat ayat di hadapan, perkataan siapa atau kata siapa kamu letakkan di hadapan, maka kamu perlu menambah partikel kah. Kamu perlu menambah partikel kah dalam ayat tersebut. Jadi ayat ataupun perkataan atau kata dalam predikat akan menjadi siapakah, bukan siapa kamu. Kalau ayat tanya biasa, kamu siapa? Tetapi kalau kamu songsangkan ayat tersebut, akan menjadi siapakah kamu? Siapakah kamu? Contoh yang lain. Madu ini manis, maniskah madu ini? Suaranya merdu, merdukah suaranya? Kita ambil manis itu, kita bawa ke hadapan. Madu ini kita letak di belakang. Jangan lupa apabila kita songsangkan ayat tersebut, kena letak partikel kah. Madu ini manis, maniskah madu ini? Merdukah suaranya? Mempelajari sejarahkah Daniel? Sehatkah kamu? Ini adalah contoh-contoh ayat songsang, ayat tanya songsang yang asalnya daripada ayat tanya biasa. Sebelum cikgu teruskan, cikgu berikan sedikit peneranganlah berkaitan dengan partikel kah atau partikel pementing predikat. Mana tahu di dalam video ini ada dalam kalangan pelajar-pelajar atau rakan-rakan guru, pelajar sekolah menengah ataupun IPT yang mengambil pengajian bahasa Melayu yang ingin saya kongsikanlah berkaitan dengan fungsi ataupun tugas partikel pementing predikat kah. Partikel ialah kata kecil-kecil yang terdiri daripada suku kata dan tidak mempunyai makna tetapi menjalankan tugas-tugas tertentu dalam ayat. Contohnya partikel kah. Partikel kah bertugas sebagai pementing predikat dalam ayat tanya. Itu sebabnya kenapa partikel kah ini dinamakan sebagai partikel pementing predikat. Apabila predikat ayat ni dipentingkan, maka predikat ayat tersebut perlu didahulukan di dalam ayat, manakala subjek itu dikemudiankan. Saya bagi contoh tadi, kamu siapa? Apabila kita menyongsangkan ayat ini daripada ayat tanya biasa kepada ayat tanya songsang, maka kita perlu letak partikel kah bersama-sama dengan kata yang ada untuk menyertainya. Contohnya, kamu siapa? Apabila ayat tanya biasa ini kamu hendak songsangkan, maka predikat ayat perlu diletakkan di hadapan. Kamu tambah partikel kah. Partikel kah pada predikat ayat tersebut. Jadi predikat letak di depan, subjek letak di belakang. Siapakah kamu? Siapakah kamu? Itu contoh ataupun peranan yang dimainkan oleh partikel kah atau partikel pementing predikat. Baik, setakat ini saja perkongsian yang cikgu berikan kepada kamu dan cikgu harap selepas menonton video ini kamu dapat menjawab aktiviti ataupun soalan yang telah cikgu sediakan untuk kamu di bahagian ruangan description di bawah. Okey, selamat menjawab. Kita jumpa dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.